saya Muhammad Taha Abdul Selamat. Saya pada OUM dalam bidang Head and Science. Hari ini saya akan mengutarakan case study saya di bawah penjagaan Hospital Care NBCP 2424. Untuk pengurusan penjagaan pesakit trauma, saya ambil untuk data demografi data pesakit, dan data pesakit ni pesakit JB, dia panggil JB, dan berumur 35 tahun, berstatus sudah berkahwin dan tidak ada lelaki, mempunyai 3 orang anak, dan pekerjaannya sebagai operator pengeluaran di sebuah company elektronik. Kemudian untuk sejarah kesihatan pesakit, kemalangan melibatkan sebuah motosikal dan sebuah kereta Pukul 2 pagi yang berlaku pada jam 4.30 petang di Jalan Sri Barisan, Kampung Abdul Rahman Yasin, Keluar. Dia pesakit bukan seorang penunggang motosikal, dan berkenaan sebab pelanggaran yang sebenar tidak diketahui dan tidak mempunyai sejarah perubatan dan sejarah penggeledahan yang lepas, dan mempunyai sebarang alahan ubat dan alahan yang lain. Dan pesakit bukan seorang pelopor. Untuk penilaian primary, utama sekali adalah bahaya. Maksudnya primary akan memastikan persekitaran di tempat kejadian adalah bebas daripada hazard, menjauhkan pesakit, sama ada menjauhkan pesakit daripada bahaya ataupun bahaya daripada pesakit. Setelah lokasi kejadian didapati selamat daripada lalu lintas dan dikawal oleh polis, kemudian para media akan melakukan penilaian terhadap pesakit. Untuk yang keduanya, respon. Untuk CB, didapati pesakit ini sedar dan mampu menjawab soalan dengan baik dan berorientasikan terhadap masa dan persekitaran dan juga orang, dan akan tetapi tidak dapat mengingati apa yang berlaku terhadap beliau. Untuk pernafasan pula, berdasarkan pilihan inspeksi pesakit, iaitu CB boleh bercakap dengan ayat yang penuh dan tiada bunyi stridor, dan saluran pernafasan telah telah serta tiada sekatan saluran pernafasan. Pesakit juga dipasangkan dengan sebaik kepala dan sebaik kepala, dan penemuan lain dapati tiada peralihan trakea berlaku pada leher pesakit, dan tiada pendarahan hematoma ataupun tiada pendarahan hidung dan telinga, serta tiada kecantikan bahagian kepala. Untuk pernafasan, iaitu breathing pula, pesakit bernafas secara spontan dan tetapi tidak normal, iaitu tachypnea. Dan kadar pernafasan adalah 28 per minit dan kadar oksigen adalah 55%. Dalam keadaan pesakit diberikan bantuan pernafasan iaitu nasal prong dan kadar oksigen 5 liter per minit. Kemudian ini mendapati chest rise adalah sama di kedua belah dada dan tiada pergerakan paroxysmal. Pesakit juga mengalami keabrasi di bahagian dada dan tiada kecacatan di bahagian dada, serta tiada sebarang buka yang terbuka di bahagian dada. Perkusi di bahagian dada pula mendapati bunyi dal, di mana iaitu menekan pemeriksaan auskultasi dada, kelihatan dia baru mengalami pengurangan pengaliran udara masuk di bahagian zon bawah di kedua-dua belah paru-paru. Untuk bahagian sirkulasi pula, pemeriksaan di bahagian sirkulasi bahagian CB mendapati capillary fill time adalah kurang daripada 2 saat dan kadar denyutan nadi adalah 100 per minit. Penilaian pula mendapati volume denyut nadi adalah baik dan tiada pendarahan yang aktif dan yang ketara di tubuh badan pesakit. Muka pesakit tidak kelihatan pucat dan preferan tidak sejuk. Pesakit kemudian ini dirawat dan pemasangan 2 set intravenous line dan cairan selang 500 ml diberikan kepada pesakit sebagai rawatan awal mengawal status hemodinamik pesakit. Untuk kecacatan pula, pesakit JB ini tidak mengalami sebarang kecacatan tangan, tidak mengalami sebarang saiz anak mata JB ini 3 mm dan kedua mata dan refleks terhadap cahaya. Terdapat juga kecacatan di bahagian tangan kiri pesakit dan pesakit tidak dapat mengangkat tangan sepenuhnya dan tiada sebarang hematoma atau membus di bahagian badan pesakit. Untuk bahagian pendedahan pula, mana kita eksposkan pesakit, keadaan CB mendapati GCS atau Glossopoma Scale sekian pada skor 14/15 dan kedua mata reaktif dengan skor 4/4.
kontusi pulmoneri. Okey, untuk keadaan pesakit ini didapati berlaku kontusi pulmoneri, iaitu keadaan paru-paru yang lebam akibat daripada kecederaan dada yang boleh menyebabkan kerosakan pada saluran darah dan seterusnya mengakibatkan cairan darah berkumpul pada di kawasan tisu paru-paru. Okey, berlaku akibat daripada trauma yang menusuk ataupun tumpul dan boleh menyebabkan kematian. Untuk komplikasi lewat mungkin akan berlaku seperti pneumonia dan juga acute respiratory distress syndrome. Untuk gejala kontusi pulmoneri ini termasuklah di bahagian sakit di bahagian dada dan disininya serta tender di bahagian dada. Kontusi menyebabkan pengaburan tisu paru-paru terjejas, tetapi ini tidak begitu jelas kerana dia mengambil masa 24 hingga 48 jam. Untuk pesakit pula perlu dipantau dengan oximetri supaya tidak berlaku kegagalan pernafasan, dan analgesia juga diberikan seperti PCM 1 gram bagi memudahkan pernafasan pesakit. Pesakit juga pesakit yang mengalami obstructive pulmonary disease atau penyakit buah pinggang yang kronik merupakan pesakit yang berisiko untuk kita pemasangan ventilator. Untuk kepatahan pula, untuk diagnosis kepatahan pula, pembedahan open reduction and internal dilation ORID dengan memasang plate compress dinamik di kedua radius alam. Untuk plate compress ni merupakan plate logam yang digunakan untuk fiksasi dalaman tulang. Ini berfungsi untuk memberi tekanan dinamik yang mengalami kepatahan. Okey, bagi tangan Cik B pula, back slap tangan sehingga ke bawah siku akan dipasangkan bagi tujuan merehatkan kawasan tersebut bagi mempermudahkan proses penemuan tulang yang berlaku supaya berlaku dengan sempurna. Dan antibiotik jenis broadspectrum diberi di ward selama 1 minggu. Proses penyembuhan tulang kami biasanya mengambil masa 2 hingga 4 minggu, dan plate yang dipasang dipantau setiap kali menjanji dan memastikan tiada tanda penolakan atau jangkitan berlaku. Untuk backslap pula akan dibuka selepas 2 minggu sekiranya image X-ray menunjukkan pertumbuhan tulang yang baik. Seterusnya Cik B akan dirujuk ke unit fisioterapi untuk tindakan selanjutnya bagi supaya proses fisiologi tulang dapat berjalan seperti biasa. Kemudian fungsi tangan atau lengan yang mengalami kepatahan akan pulih sepenuhnya selepas 4 hingga 6 bulan sekiranya tiada apa-apa komplikasi yang berlaku. Untuk identifikasi diagnosis klinikal dan pencegahan, untuk pertama sekali adalah tension pneumotoraks. Kemungkinan abrasi yang berlaku di dada, kita boleh suspek pesakit ini mungkin mengalami tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks ini adalah salah satu keadaan yang boleh mengancam nyawa. Ia boleh berlaku bila udara terperangkap di kawasan kaviti pleural di bawah tekanan positif dan menggantikan struktur mediastinal, terus menjejaskan fungsi kardiopulmoner pesakit lah. Sekiranya keadaan ini berlaku, boleh dirawat dengan segera melalui prosedur immediate needle decompression. Prosedur ni dilakukan dengan masukkan branula saiz biasanya 14 hingga 16 dalam second ruangan intercostal di tengah-tengah garisan midclavicle line bagi mengeluarkan udara yang terkumpul, dan udara yang keluar biasanya disebabkan oleh tekanan yang terkumpul di dalam tu. Seterusnya keadaan pernafasan pesakit mula pulih biasanya selepas pengeluaran udara tersebut, dan terdapat juga kegagalan bila melakukan prosedur ini, tetapi kita boleh melakukannya dengan meletakkan jarum dan dilalui dengan 2 ml udara sekiranya tiada pengeluaran udara yang ketara semasa melakukan prosedur tersebut. Untuk cardiac tamponade juga adalah second differential diagnosis yang mungkin berlaku pada Cik B sebabkan abrasi yang berlaku di bahagian dada kerana kecederaan dada yang dialami. Berdasarkan kecederaan dada juga mengalami keadaan cardiac tamponade. Keberadaan ini merupakan keadaan yang boleh mengancam nyawa juga, dan apabila berlaku cairan ekstra atau darah berada dalam ruangan antara jantung dengan lapisan perikardium, iaitu salah di sekeliling jantung. Cairan tersebut akan memberi tekanan kepada jantung semasa jantung mempam ke darah. So pericarditis ini adalah merupakan salah satu prosedur di mana jarum dan tube panjang halus atau iaitu kateter digunakan untuk mengeluarkan cairan tersebut.
Untuk yang seterusnya, yang ketiga adalah fell chest, yang di mana adalah tulang rusuk bersebelahan atau lokasi yang berlainan. Ini memastikan segmen dinding iaitu flail yang lain dan tidak bersambung dan dengan ruang toksi asal. Jadi pemberian oksigen melalui hypomask adalah perlu, dan pemberian analgesik seperti paracetamol atau pemberian regional anestesistik adalah perlu. Kemudian pemantauan rapi oksigen dengan keupayaan respiratory dan bacaan EKG juga perlu dipantau. Untuk selain itu, pesakit yang gagal dalam pemberian anestesik dan intervenan bukan pembedahan sebelum ini, intubasi layak untuk dilakukan untuk interval pembedahan relaxation bagi menstabilkan keadaan pesakit. Untuk seterusnya, ada diffusion diagnosis adalah jatuhan hypovolemik. Hypovolemik ni di mana keadaan kecemasan juga lah berlaku apabila kehilangan cairan atau darah yang menyebabkan jantung tidak berupaya mengumpan ke seluruh badan. Dan tanda gejalanya adalah seperti tekanan takimik, gangguan pendarahan berterusan, tekanan darah agak rendah, pengeluaran urin berkurangan, tahap sedang sakit akan menurun juga dan sakit akan kelihatan pucat. Untuk menghentikan pendarahan tersebut, kita kena buat compression kepada buntu, direct compression sama dengan balutan ganci lah. Selain itu, kita juga boleh bagi cairan intravena bagi memastikan hemodinamik pesakit itu stable. Dan seterusnya hematorik. Hematorik pun boleh berlaku pada pesakit ini sebabkan kesan abrasi pada dadanya. Dan hematorik ini berlaku pengumpulan darah di bahagian dinding dada dan di bahagian paru-paru. Dalam keadaan ini, darah terkumpul di kawasan kaviti pleural. Dan peningkatan darah yang terkumpul dalam kaviti tersebut boleh mengakibatkan paru-paru kolaps sebab penolakan tersebutlah. Gejala seperti sakit terasa berat di bahagian dada, dispnea dan pernafasan jadi laju, kadar degutan jantung melaju dan kulit kelihatan kebiruan. Kemudian pemasangan chest tube ni adalah salah satu intervensi yang boleh dilakukan bagi mengeluarkan darah dari ruang pleural pesakit tersebut. Dalam prosedur ini, chest tube akan dimasukkan di antara tulang rusuk keempat dan kelima, atau di antara tulang rusuk kelima atau kelima dan keenam, tepat di belakang otot pectoral. Okay, untuk diagnosis akhir ni, setelah melakukan X-ray dan CT scan, ujian darah yang dilakukan, didapati pesakit ni mengalami kepatahan terbuka di bahagian proximal, wanted dan hujung kiri tulang radius serta kepatahan bahagian tengah ulnar kiri. Selain itu, dia juga mengalami kepatahan tertutup di bahagian radial styloid dan pesakit juga mengalami kontusi paru-paru di kedua-dua sebelah kanan dan kiri pesakit. Sekian, itu sahaja presentasi kes saya. Sekian, terima kasih.